Baik, sekarang ni dalam ayat yang muka surat 66 kita tu kan, wa in kuntum fi raibin tu, mula-mula lagi ayat tu surat 66 tu, wa in kuntum fi raibin, penggunaan in situ ada khilaf di kalangan ulama. So in mula-mula tu wa in kuntum in jika tu kan, wa in jika. So ada khilaf di kalangan ulama. Kita ada dua school of thought ulama apa dalam mazhab bahasa ni, Basrah dan Kufah. So in ada dua. Satu, dia mutlak untuk syarat, digunakan untuk syarat saja. Jika ni akan berlaku, syarat lah kan, syartun secara mutlak. So ini fahaman ulama Basrah. Satu lagi, dia kata in juga boleh bermakna iza. In mana iza? Iza ni apabila kan. So iza ni biasanya digunakan untuk zaraf. Dia juga bermakna jika, apabila, ada makna unsur syarat, tapi dia lebih kepada zaraf. Mana ia melibatkan masa ni, apabila zaraf. So ni artinya ini kadang-kadang boleh digunakan untuk makna syarat, boleh digunakan untuk makna zaraf. Ini di sisi ulama Kufah. Dan syarat untuk A ni, syarat untuk A makna dia mesti syakkun, ada keraguan. Syak untuk syak, mana tak pasti lah. In kuntum syak. Jadi problem sini kalau kita pakai untuk syak, bila Allah pakai untuk syak, takkan Allah tak pasti lagi benda tu. Itu jadi problem situ. Sebab tu Kufar kata kalau kita pakai iza selamat, sebab dia tak ada makna syak. So dia jawab sini, dia jawab untuk menyokong ulama Basrah. Tak payah pakai iza dia tu, tak payah pakai iza. Yang ni pun tak apa, syak. Sebab dia kata dari segi penggunaan Arab, memang dia madlu dia untuk syak, tapi dari segi penggunaan Arab kadang-kadang dia lupa nasyan mansia, kadang-kadang tak guna pun makna syak. Makna asal itu syak, tapi kadang-kadang digunakan untuk tidak bermakna syak. Misalnya kalau orang kata, jika sekiranya kamu manusia, kamu naklah buat itu. In kuntum, ni orang Arab cakap, dululah cakap. So bila orang dulu cakap gini, tak boleh nak pertikai lah. So in kuntum insanan, takkan tak tahu, takkan tak pasti lagi dia ni manusia kan. In kuntum insanan, faf'alu, buat, lakukan. Takkan nak kata syak sini, tak syak kan, walaupun makna dia tu asalnya syak, tapi tak digunakan dalam kalangan Arab untuk makna syak. So macam ni juga, macam di sini in kuntum ni bukan makna syak, jika saja. Okay, nassa an-nuhat. An-nuhat tu ahli-ahli nahu dan juga ahli-ahli usuliyun. Usuliyun ni usul fiqh lah ya. Usuliyun telah mencatatkan, menaskan dalam kitab-kitab mereka bahawa nasa'ala, mencatatkan anna ini
in syartiyah, in syartiyah, anna in syartiyata. Dia tak berhubungan melainkan dengan berhubungan perkara yang syak, perkara yang diragukan. So la yu'allaku, ya, sebab syartiyah ni dia tergantung kan. Jika buat ni barulah gini. So dia tidak akan bergantung melainkan kepada perkara yang diragui. La yu'allaku alaiha, melainkan illa kepada mashkukun fihi. Ini perkara yang diragukan. So kalau gitu kita tak boleh sebut ayat macam ni. Jika sekiranya matahari jatuh, maka kamu marilah jumpa aku. So kita guna in. Matahari memang jatuh, bukan perkara yang diragukan lagi. Patutnya guna iza gharabatis syamsu atika. Iza apabila. Fala taqulu, kamu tak boleh kata in gharabatis syamsu atika, aku akan datang kepada kamu. Atika ni mazuf, majzum lah kan. Ati, saya datang. Majzum, jazam, ati saya. Buan ya. Ata ya'ti, ana ati. Ni ana. Apa yang syarat? Syarat jawab syarat. Ni hukum dia majzum lah, lepas ini hukum dia majzum sini. Ni takdir lah kan. Yang ni tak perlu takdir lagi sebab dia memang boleh pun kan, dijazamkan. Malah sebaliknya kita kena kata, kena guna iza, bukan gunanya guna iza. Apabila matahari in gharabat, jika matahari tenggelam, sebab iza ni dia tidak menjazamkan. So sebab tu mari semula ya. So atika, aku akan datang kepada kamu. Dan iza ni kita boleh tambah sini. Sini masykuk saja kan, syak. Sini syak dan tidak. Syak dan ghairu syak kan. Syak boleh pakai dua-dua. Dan sini nassan nuha wal usuliyu ala anna, satu anna in, yang kedua anna iza. Kan kita dah bagi dua tadi, school of thought kan. Anna iza, iza pula digunakan, dikaitkan dia kepada sesuatu yang masykuk dan juga yang tidak masykuk, maklum dia. Baik, sekarang ni kalau kita guna in tadi untuk wa in kuntum fi raibin, maka dia kata penggunaan syak untuk Allah Subhanahu wa taala kan impossible, muhalun. Jadi bagaimana in ni boleh berada di sini? Fa kaifa ja'at huna, bagaimana datangnya in di sini? Kita nak jawab macam mana?
Baik. Jawab dia mudah, dia kata satu tadi jawapan macam kita kata tadi ya. Adatan orang Arab dia guna kedua-duanya. Walaupun madlul asal dia untuk in. Jawapan yang kedua ni dia bagi ialah ini ciri-ciri ketuhanan. Allah dia tak terikat dengan bahasa makhluk. Madlul makhluk. Tak terikat. So jadi bahasa Tuhan tu kadang-kadang dia turunkan according to the manusia pertuturkan. Jadi oleh kerana kebiasaan mereka guna in ni untuk dua-dua, so gunalah. So wal jawabu annal khasais, ciri-ciri khusus, annal khasaisa al ilahiyah tak masuk dalam bahasa Arab, dalam situasi bahasa Arab, dalam wad'un, maknanya sifat lah, sifat la tadkhulu fi awda'il Arabiyyah. Maknanya kalau kita letakkan sesuatu macam bahasa ni ada makna yang tertentu kan, maknanya kita wada'kan tertentu. Itu maksud dia kalau wada'a maknanya kita, makna asal dia mana letak kan. Tapi kalau digunakan untuk bahasa, artinya kalau bahasa tu, kalau kalam ni makna dia pen. So lafaz pen ni digunakan untuk batang ni, lafaz pen ni, lafaz qalamun digunakan untuk pen. Pen ni boleh kita nampak kan, ni lafaz kan, tu kita panggil wudi'a, lafaz ni untuk ni diguna perkataan wudi'a, diletakkan, diapplykan perkataan kaf lam mim ni untuk batang pen. So, jadi awda' ni gitulah maknanya, any lafaz yang digunakan untuk sesuai dengan situasi ke sesuai dengan benda tu sendiri ke, kita panggil awda'. So awda' ul Arabiyyah. Jadi sedangkan bahasa Arab ni dia kata dia bergantung kepada asas dia mengikut ciri-ciri khusus makhluk. Sebal ya ataupun in tadi, wal jawab anal khasais ilahiyah, malah awda'ul Arabiyyah ni mabniyatun, terbina dia atas sifat-sifat khusus bagi makhluk kan, khasaisil al-khalqi. Jadi ini dia kata diturunkan kalam Tuhan tadi, ciri-ciri khusus Allah tadi kepada kalam manusia. So, munazzal atau tidak, Allah nak bicara macam mana manusia kan. So wahadha munazzalun, diturunkan di tempat hadha munazzalun manzilata, di tempat hadha munazzalun, ini diturun di mana? Manzilata, di tempat kalamihim, kalam manusia sesama mereka lah, fima bainahum, mereka bercakap lah, diturunkan percakapan mereka sesama mereka, fima bainahum. Jadi kalau kita nak buat kesimpulan kepada wa in kuntum fi ghaibin mimma nazzalna ala abdina ni, kalau kita nak guna bahasa lain, kita kata innal adata bainan nas ka'annahu, seolah-olah Quran tu bercakap ataupun Allah kata innal adatal, sesungguhnya ada kebiasaan di kalangan manusia ni syak, mereka ni syakku dalam urusan ketuhanan, fi amri ilah, fi amri ilahi, dan juga perkara berkenaan dengan Rasul, dan juga hari kebangkitan, ma'adi kan.
Perkara ini walaisa zalika, perkara yang mereka syak ni bukanlah sebenarnya perkara yang pasti, al-qat'u bihi. Bi ni refer kepada ma, dua fi zihni, dalam akal manusia, melainkan selepas adanya pemerhatian an-nazari dan juga dalil, wa qiyami, berdirinya dalil, wa qiyamil adillah. So mungkin laisa ni tentang amar perkara mengenai ketuhanan ar-rasul ma'al kan. Sebenarnya ni tak pasti, melainkan kalau adanya nazar dan adillah. Kita tak tahu pasti adanya Tuhan, melainkan adanya ni kot bukan bateri kan? Kak pun nak kena pindah kot kan? Macam mana full Ana tadi duk shock dah tadi. Macam mana boleh full Ana tak itu lagi? Tak transfer lagi. Ya, apakah hak dulu pun takut penuh tak? Ada satu lagi. Dulu dalam. Banyak sangat apa tak itu lagi? Oh ni bab mana tak ambil lagi ni? Minggu lepas kan? Buat dulu ni. Oh tu masalah. Oh 16 gig lambat tak apa tu, ni jalan boleh on lah. Jadi perkara masalah ilahiyah, masalah rasuliyah, masalah ma'adiyah ni tak pasti benda ni, melainkan adanya nazar. Kadang nazar ni sama dengan adillah juga, mana dia? Kalau kita nak tahu sesuatu ni, kita kena ada nazar, kena ada opinion, kena ada perbahasan. Kalau dalam kitab fiqh ke mana-mana dia kata fihi nazarun, fihi nazarun tu ada masalah tu, saya ada problem tu, dia kata nak kena rethink balik. Habis itu sekarang kita masuk ayat yang baru. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Basyir, artinya berilah kabar gembira kepada alladhi, kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahawa mereka akan memiliki syurga, jannah,
yang mengalir di bawahnya anhar, sungai-sungai. Kullama, setiap kali mereka diberikan rezeki di syurga itu berupa buah-buahan sebagai rezeki, mereka akan berkata, ini adalah apa yang telah kami rezekikan sebelum ini ketika di dunia. Wa utubihi mutasyabihan, dan mereka diberikan sama saja, dia kata, seperti keadaannya di dunia. Walahum fiha azwajum, dalam syurga itu juga mereka akan memiliki pasangan-pasangan yang mutahharah, yang suci, dan mereka akan kekal di dalamnya. Tawaran gini pun susah juga, kekal fiha khalidun. Pada anak mati esok kalian ada cerita-cerita lagi nak macam-macam lagi. So basyara, daripada basyarah. Basyara daripada masdar dia basyarah. Tak keluar. Sulasi mujarad lah ni. Yang tu mutaaddi kan. Ini basyarah kan. Bisyarah. Basyura, basyaratan. Tapi kalau ni makna lain ya. Kalau basyira ni makna gembira, asal dia makna gembira. Basyara. Yang ni ambil daripada bisyarah. Anda tahu siapa dia pergi ambil ni? Dia pergi ambil makna bisyarah. Asalnya makna gembira kan? Asal tu makna gembira. So tadi gembira makna basyarah. Kalau ada yang Urdu tadi sebut, kalau di sini kalau bisyarah artinya new glad tiding. Ini mana asal lah. So mungkin dia ambil daripada isim. Maksudnya isim sini, bisyarah. Kalau basyarah tu makna gembira saja. So makna bisyarah. Bisyarah tu sendiri makna ikhbar, memberi khabar, melaporkan dengan sesuatu yang akan mengembirakan. Yuzhiru, kegembiraan, surura, siapa yang gembira? So al-mukhbari bihi. Dan daripada ni juga keluarnya perkataan kulit. Sebabnya orang happy ni dia tunjuk muka depan, zahir kan. So kulit juga sesuatu yang zahir, di luar nampak. Basyarah tak ada sini. Ni basyarah. Basyarah. Basyarah
Wa minhu al-basharah. Kerana jelas kelihatan li zahiri al-jildi kan. Skin tu kelihatan. Roba. Ada juga penggunaan tabashir. Wa minhu tabashir. So wa minhu satu, wa minhu dua, tabashir subhi. Tabashir subhi artinya ma zahara, apa yang kelihatan pada awal-awal cahaya kan. Min awaili ad-dawi. Dawi subuh. Cahaya yang awal-awal keluar tu kita panggil tabashir. Tarafa panggil apa dah gitu? Yang tak, mana dia torif ni yang agak janggal strange. So walihada tafsir, daripada pentafsiran ini, tafsir makna basyarah ni, makna dia glad tiding, tafsir secara bahasa ni kita panggil kan, kita panggil tafsir lughawi. Al-lughawiyyi. So dalam tafsir baru ni ada satu perbahasan fiqh yang pelik. Bahsun fiqhiyun tarifun, yang pelik So dipanggil furu' fiqh, masalah furu' masail. Furu'un masail. Dalam bab fiqh ni dia ada perkara-perkara pelik kan. Ada kitab Jawi ada Furu'ul Masail, Syekh Daud Petani tulis kan. Tu pelik-pelik lah. Nanti kalau tangan tercabuk, macam mana wuduk nak pakai ke, tangan kudung ke, jari lebih ke, apa semua tu masalah yang kronik-kronik tu. Qalal fuqaha'u, berkata fuqaha ni guna perkataan basyara ni boleh jadi jatuh hukum atau tak jatuh hukum. Contohnya kalau seorang tuan berkata kepada hamba dia, jadi hamba dengan tuan ni kadang-kadang kalau tuan tu dia nak memerdekakan hamba, dia bagi syarat kan, kalau mu kata-kata gini kamu akan merdeka kan? Iza qala al-malik kepada hambanya li abdihi, so dia kata mana-mana daripada kalangan kamu ni hamba-hamba ni ubat ke, jamak hamba. Dia pakai apa lagi? Abdihi. Ibad. So seorang je. Ya abdihi. So mungkin lafaz jins lah sebab sini jamak dia guna. So ayyukum, mana-mana di kalangan kamu, basyarani, memberikan khabar berita yang baik, yang menggembirakan kepada aku ni, dengan kedatangan bikudumi, sampainya si fulan, maka dia akan merdeka. Fahuwa hur. Kalau kata kalau Zaid balik, kalau siapa dia mari beritahu,
Kata anak aku balik, merdeka. Anak lama dah hilang. So di kalangan ramai hamba dia tu, semua beritahu. Fabasyaru. Tapi seorang demi seorang, seorang demi seorang lah. Furada. Seorang. Jadi merdeka, siapa merdeka? Semua merdeka kan seorang merdeka? Kalau memberi berita kabar gembira, mestilah yang mula-mula tu. Lepas tu dia tahu dah kan? So yang akan merdekanya ialah ataqa, akan merdeka lah yang awaluhu. Karena dialah yang menzahirkan kegembiraan, kan? Li'annahu huwallazi azhara, dialah yang menzahirkan kegembiraan, surura, dia punya malik kan, dia punya tuan dia, sahibuhu kan, dengan berita tersebut, bi khabari kudum, bi khabari, ataupun dengan berita tersebut. Duna al-baqi, tidak yang lainnya. So yang lain tu just nak tupai-tupai aja kan, kok boleh merdeka juga, tak merdeka. Duna al-baqi, tidak yang lainnya. Baik, benda yang sama juga, lafaz yang sama juga, makna yang sama, tapi dia guna perkataan akhbara. Walau qala, kalau dia berkata, jika dia berkata di tempat makana basyarani ni, macam dia kata tadi, dia kata ayyukum akhbarani, bi kudumi fulanin fahuwa khurur. Kan? Sebab tu ada beritahu juga, tapi ada beritahu gembira, sebab guna lafaz basyar tu ada makna gembira kan. Sekali je lah. So kalau dia kata akhbarani, ayyukum akhbarani kan, so maka ataku, maka merdekalah kesua mereka jami'an, karena semua mereka telah memberitahu, li'annahum jami'an. So silakan Syekh akhbaru, Arab boleh lagu tu kan, dia main lafaz-lafaz tu. So nak jadi tok qadi ke, nak jadi tok mufti, dia kena check lafaz. Cik lafaz kan. Ayat seterusnya, ayat seterusnya pula, tajuk seterusnya mengenai i'rab. So kena ingat balik wabasyiril ladina amanu ni atas ni. Ya, okay, screw kan. Tangan tu gatal nak pergi situ tak? Okay, basyiri. Ini turun naik. Semalam nak turun naik, dia jadi putar gitu. sebab dia boleh putar ni. Putar. Kan? Putar. Tapi kalau dia kecil, dia boleh nampak kalau kita putar tu, dia punya ni line tu dia jadi lain. Tu kan. So kalau line betul tu dia betul. Ni buka besar, dia nak pergi gitu.
Wabashiri waw huruf ataf. Al-wawu wawu atifatun. Waw yang digunakan untuk menyambungkan dua hukum yang sama. So atafat. Jadi sini ataf jumlah dengan jumlah. Kalau ingat balik kita tengok wabashiril ladzina amanu kan. So dia ataf kepada ayat sebelum ni. Ayat sebelum ni apa? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina ni. So berkenaan dengan apa tu? Berkenaan uiddat lil kafirin. So nanti orang kafir akan fa in lam tafalu wa lan tafalu fattaqun nar. Tu makna iqab. Orang kafir akan memperolehi punishment. Ayat yang wabashiril ladzina dapat sawab, pahala. So dia kata ataf daripada sini kepada sini. So dia ataf sifat mana kandungan keseluruhan jumlah tu. Madmun jumlah kita panggil, madmun jumlah. Madmun jumlah. Madmun da. Madmun jumlah. Madmun jumlah ataupun kita pakai sifat jumlah, sifatul jumlah, wasful jumlah, wasful jumlah. So diatafkan dia ataupun dia mengikuri penyifatan wasfa jumlati apa, tentang pahala kan, sawabil mu'mini. So ala mengikut penyifatan wasfi jumlati iqabi kafir, punishment of the kafir, balasan kepada orang kafir, hukuman kepada orang kafir. Dalam bashir ini ada fa'il. So fa'il dia anta misalnya kan, naklah kamu. So fa'il ada fa'ilun wa fa'ilu bashir ialah domirun mustatirun, yang tersembunyi dalamnya itu anta. Tersembunyi wajib artinya tak boleh ganti isim zahir, tak boleh ganti isim zahir. So, wujuban takdiruhu wujuban, takdiru anta. Wabashiril ladina. So alladhi mestilah maf'ulun bih kan, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang, dan dia situ isim mausul, ismu mausulin di tempat nasab, maf'ulun bih kan, fi mahalli nasbi maf'ulin bih. Alladhina amanu mestilah silah kepada alladhi. Di sini fi'il dengan fa'il, fi'lun wa fa'ilun. Fa'il dia waw situ kan, waw sini fa'il, waw fa'il. Wal jumlatu la mahalla laha min al-i'rab. Kenapa? Kerana dia silah. So la mahalla laha, dia tak boleh di-i'rabkan kerana dia jumlah. Silah dia mesti jumlah. Nak i'rab mesti boleh ditakwil mufrad, li'annaha silatul mausuli. Wa amilu mesti ataf lah, amanu wa amilu, ataf pada amilu. So atfun ala amanu,
ala amanu, dan dia ni masuk dalam dakhilun, masih lagi dalam dalam kawasan silah, fi hayyizi, dalam kawasan silah, fi hayyizi silah. Hayyiz ada sabdu ke tak ada sabdu hayyizi ke hayyiz? Ada sabdu Selalu kita sebut hayyiz. Ra hawazar kan. Hayyiz. Boleh juga hayyiz. Fi hayyiz atau fi haizis silah. Dan waw di situ ialah waw fa'il. Waw pada amilu ataupun dan juga amanu, itu fa'il. Wawu fa'il. As-salihat mestilah maf'ulun bi kepada amilu kan? Ialah maf'ulun bihi mansubun, dan dia dinasabkan. Alamat nasab dia kasrah kerana dia jamak muzakkar salim ke muannas salim. Yang muannas salim sepatutnya nasab dengan fathah kan. So wa alamatu nasbihi ialah al-kasrah, kerana menggantikan. So niabatan kerana menggantikan fathah anil fathati, kerana dia jamak, li'annahu jam'u muannasin salimun. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ. Ingat ayat balik. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ. Ini macam maf'ulun bih aja kan. Sebab ada dua ni. Memberitahu mereka tentang. So sini maf'ul, sini pun maf'ul kan. Dua. Maf'ulun bih. Ni jumlah semualah. Anna lahum tajri min tahtiha al-anhar. So dua maf'ul. So anna dulu. Anna huruf kita panggil huruf yang seperti fi'il, kerana harfun dianya ialah huruf yang menyerupai, musyabbah bil fi'il. Sebab apa kita kata dia musyabbah bil fi'il? Kerana dia pun menasabkan seperti mana fi'il menasabkan isim kan. So kerja dia menasabkan tansibu isma, tansibul isma dan menafakkan tarfa'ul khabara. Isim sini isim inna lah, isim inna dan anna Dan kalau inna dengan anna ni, inna dengan anna, dia ada titik-titik kan. Isim dia dengan jumlah dia apa semua ni. Ini kita panggil madkhul dia. Tempat yang dia masuk. Isim dia dengan khabar dia. So kita panggil madkhul. Kan? So madkhul dia bukan isim saja, dengan khabar sekali lah. Jumlah tu. So jumlah itu dipanggil madkhul dia, kerana dia masuk kepada jumlah. Sebab apa dia kata madkhul je? Kadang panjang sangat benda tu. Jumlah lagi, kemudian ada kata keterangan lah apa semua kan. Masih lagi terikat dengan dalam kawasan anna ataupun inna. Sebab dia kata madkhul dia. Ma'a wahiyya madkhul, dan inna ataupun anna, sini anna kan, ma'a madkhuliha. Kita nak kata apa tadi? Saya kata maf'ulun bih ni kan. Sini. Maf'ulun bih. Tapi kalau kita tengok basyara, bukan basyara ni kena pakai bi.
Basyara pakai bi. Dia memberitahu seseorang itu bahawa basyarani bi. Dia memberi khabar gembira kepada aku tentang itu. Tentang tu bi kena pakai. Silah kena ada silah. So kalau kita buang bi tu boleh. Kadang-kadang buang silah. Ada kes-kes di mana penggunaan bahasa Arab kita panggil nazak khafd, nazak khafid, nazak harfu jar. Boleh buang. Nazak artinya buang. Nazak. Asalnya ada. So sini dia kata dia di tempat nasab fi maudhi'i nasbin. Kena sikit joget dalam. Fi maudhi'i nasbin. Dia di tempat nasab. Kan? Sebabnya harfu jar. Sebab harfu jar bila kita buang dia jadi nasab. Bukan maf'ulun bih. Dia dinasabkan kerana buang harfu jar. Bukan maf'ulun bih. Tajuk nazak buang panggil buang Ada dalam makna tu. Special case. bin nazai khafi. Tapi mahal itu mahal maf'ul bih lah. Tapi kita panggil buang sebab asal dia memang mengharf jar majrur lah. So kita tak nak kata dia maf'ul bih. Dia punya i'rab tu lah macam tu. I'rab dia. Sebab bi tadi dia muta'alliq dengan basyara. Akan datang dia kata perbahasan begini. Jangan usir lah sebab aku tak tahu lagi. Sayati ada. Sayati tapi dia tak buat secara khusus tajuk mengenai itu. Tajuk perkara-perkara yang boleh menjadi nasak kena buat fujar. Kadang dia mari secara sepital lalu. Sayati bahsuhu perbahasan mengenainya. Sebab tu saya kata belajar i'rabul Quran kita ni dia banyak ilmu akan jumpa. Fi babil fawaid. Dalam fawaid sekejap lagi akan datang. Fawaid kita Balaghah lepas Balaghah lah kan. Lepas Balaghah ni ada dua nota dia. Muka surat 75 kan nanti. Ada dua nota tu. Nota yang pertama sekali tu qad yuhzafu al-jar sama'an. Baik. Anna lahum jannah. So lahum sejar majrur. Anna lahum la ataupun li huruf jar, al-jaru, dan hum situ majrur, al-majruru. Dan jar majrur ini bermuta'alliq dengan muta'alliqani dengan mahzuf kan? Sebab dia sendiri tak ada jadi khabar dari segi asalnya. Tapi kalau cara biasa tu kita kata dia dah khabar dah kan? Dah cukup dah khabar yang ditakdim kan? Mahzufu khabari bimahzufi khabari anna al-muqaddam muqaddam bukan khabar al-muqaddam bimahzufi khabari al-muqaddam. So kalau kita nak baca macam tu lah kalau kita nak baca bimahzufin habis inilah khabaru wa dia tu adalah khabaru anna al-muqaddam yang tak baca tadi tu kan. Yang ni tetapi lain. Ya, boleh lah nak baca dua-dua. So sini khabarin bimahzufin muta'alliqani bimahzufin khabaru al-muqaddam khabaru anna al-muqaddam. Tak ada. So jannatin mestilah isim anna. Sepatutnya ayat dia akan jadi
anna jannatin lahu. So sini isim anna, ni khabar anna. So jannah ialah ismuha yang ditakhirkan, al-mu'akharu. Dan alamat nasab dia, oleh kerana dia sepatutnya dinasabkan sebab dia selepas anna, macam sini tadi, anna jannati, so dinasab dengan kasrah. Wa alamatu nasbihi, alamat nasabnya ialah al-kasratu, kerana menggantikan niabatan al-fathati, kerana memang ini perangai jamak muzakkar musannas salim, jam'u muannasin salimun. Ini sama. Kalau kalau sini kita boleh nampak dah, kalau sini jannatin mestilah ini sifat kan, sebab ini ayat kan, jumlah. So jumlah kita takwil mufrad. Betul tak? Tajri min tahtiha al-anhar ni mestilah jumlah kan. So jumlah ni mestilah dia sifat kepada jannat. Sifat. Jannat ni mausuf. Syurga yang macam mana? Syurga yang mengalir. Sini tajri fi'lun mudhari'un atau fi'lun mudhari'in marfu'un wa alamatu raf'i, dan tanda alamat dia ialah raf'i, tanda rafa'. Sebab fi'il mudhari' kalau tak ada apa-apa amil yang masuk pada dia, dia berada dalam keadaan rafa'. Sebab tu kita kata wa alamatu raf'i, tiba-tiba je kan rafa'. Sebab dia tak ada lam, tak ada lan sini, tak ada in. So wa alamatu raf'i dhammah. Sebab rafa' mestilah dhammah kan. So, ad-dhammatu. Tapi dhammah sini tak nampak, sepatutnya tajriyu. Tapi dia fi'il nakis. So fi'il nakis dia berat, tak boleh terima dhammah kan. Tapi hakikatnya dhammah tu ada. Sebab tu dia dipanggil muqaddarah. Yang ni kita apply semua untuk fi'il nakis. Untuk mudhari' i'rab dia dhammah muqaddarah. Muqaddarah. Ditakdirkan nanti muqaddarah, ditakdirkan dhammah tu ada di mana? Di mana? Atas ya tu, ujung tu, alal al-ya. Kadang dia tak masuk dah, dia kata dhammah muqaddarah, cukup dah situ. Dia tak sebut dah alal ya. Terhalang daripada dizahirkan kerana berat. So terhalang muni'a as-saklu. Takkan kata dihalang berat, bukan, menghalang lah. Mana'a. Berat ni telah menghalang daripada dia zahir. As-saklu. Mana'a min zuhuriha as-saklu. Tajri min tahtiha, jar majrur lagi, mesti ada hubungan dengan tajri. So kita panggil muta'alliq dengan tajri. So min tahtiha al-jaru wal majrur. Ini jar, ini mudhaf tahta, ha mudhafu ilaih.
So, mudhaf ilaih jadi majrur kepada min. Itu secara detail lah kan. So muta'al liqani bi tajri. Al-anhar mestilah fa'il kepada tajri. So dia fa'ilu, dia fa'il dan dia marfu'. Kan setiap fa'il ni muka dia marfu'. So marfu'un. Nak tambah lagi marfu'un bid dhammah. Dirafa'kan dengan dhammah. Marfu'un bid dhammah. Li'annahu jam'u taksir. Karena jamak taksir i'rab dia secara zahir. Tamam. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kullama, setiap kali mestilah zarf kan, melibatkan masa. So dia panggil zarfu zamani. Zarf zaman. Tapi oleh kerana ayat ni ada makna syarat, so dia kata terkandung di dalamnya makna syarat. Kerana setiap kali diberi rezeki kepada mereka, mereka akan berkata kan. So kullama ni terkandung di dalamnya asalnya zarf. Macam iza lah, iza asalnya zarf tapi digunakan dalamnya ada makna syarat. Mutadamminu zarfu zamanin mutadamminu makna syarti. Kalau kita baca mutazamminu pun boleh. Mutazamminun makna syart. So ini dia panggil dia punya isim lah. Dia punya fa'il dia. Fa'il kepada ni. Maknanya isim fa'il beramal. So mutazamminu makna syart. Dan dia pecah satu-satu. Kul satu, kulla dengan ma. So la ni zarf kan? Setiap kali bagi atas. So ma ni apa? Ma ni bagi ma masdariyah. Ma masdariyatun. So ma adalah masdariyah. Masdariyah mana kita boleh takwil dia tu sebagai masdar. Ataupun kita kata nakirah. Ma ni ma nakirah. So ma boleh jadi dua, satu ma masdar. So ma nakirah. So nakirah macam kita kata kulla waqtin kan? Kulla waqtin. Nakirah ni. Ma tu sebagai waqt, kulla waqtin. Boleh juga kulla syai'in. Kalau benda lain kalau tidak melibatkan waktu kita kulla syai'in. Setiap. So kulla waqtin. So sini nakirah kalau dia ni salah ni maksudah ni sepatutnya mau apa? Mausufah. Kita ngaji siapa boleh kritik ya? Jangan terima saja. Kita kata salah. Mari nak gocah dah. Mausufah. Baru kena mana ada ma maksudah. Nakirah maksudah ni untuk apa? Untuk munada je. Ya rajulan. Ya sarikan. Ya, kita kata. Ma mausufah. Artinya selepas dia tu kata sifat. Sini kata sifatnya ni lah. Fi'il. Fi'il kan jumlah. Sejumlahnya boleh ditakwil mufrad. Takwil mufrad. Mufrad nakirah. Mufrad nakirah. Takwil. Kulla waqtin ruziku minha min samaratin. Jadilah makna ma nakirah mausufah. Kalau yang ni kita kena sebut masdar lah. Kulla nanti kena guna masdar sini. Macam mana masdar nanti kita tengok. Mungkin dia ada makna bawah ni nanti.
So ma, tambah sikit pengetahuan. Ma ni banyak penggunaan dia. Cuma kita tengok sini pembahagian dari segi ma masdariyah. Tengok ma al-masdariyah. Ma masdariyah ada dua, satu zarfiyah. So ma masdariyah zarfiyah. So takdir dia mestilah zaman lah. Waktu tadi kan, zaman. Macam kita kata sa'akumu, aku akan berdiri. Zarfiyah. Sa'akumu ma dumta huna. Aku akan berdiri selama mana dumta kamu berada di sini. Selama mana ni kan? Ni apa ni? Huruf. So dia panggil huruf masdar lah. Harfu masdar. Ni ma harfiah. Ma masdari zarfi. So dia ma plus fi'il biasanya. So dia di tempat nasab. Sebab zaraf Mana aku akan berdiri selama mana, melibatkan waktu. So bila melibatkan waktu dia panggil nasab lah, dinasabkan. Nasab. Satu lagi yang bukan zarfiyah. Ghair zarfiyah. Ajib tu aku terkejut. Ajib guna mim kan? Mim. Mimma. Ataupun boleh sambung mimma. Mimma fa'alta. Aku heran. Mimma fa'alta. Aku heran dengan apa yang kamu buat. Sepertinya aku heran dengan perbuatan kamu. Oh, jadi masdar kan? Aku heran dengan perbuatan kamu. Min fi'lika. Fi'lika. Yang bukan zaraf. So fi'il ma plus fi'il ta'wil ta'wil mu'awwal, ta'wil masdar. Ditakwil sebagai masdar. So sini dia jar lah kan, sebab apa min fi mahalli jar, fi mahalli jar. So ma yang kita ni ma nakirah So ma yang kita sekarang ni ada dua. Okey, satu lagi pembahagian ma dari segi nakirah ma'rifah. Sebab tadi dia kata ma nakirah mausufah kan. So ma terbagi kepada ma'rifah, terbagi kepada nakirah. So ma ma'rifah yang namanya isim, salah satunya ialah isim mausul. Macam Quran kata ma indakum yanfadu kan. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqi. So apa yang di sisi kamu akan hilang. Yanfadu. Ma indakum. Artinya allazi indakum. Isim mausul artinya ma'rifah. Dah ada lagi lah So ma satu lagi mana nakirah ni biasanya digunakan sebagai mausuf, mausufah.
nakirah mausufah. So mesti dia ada kata sifat lah selepas dia tu. Biasanya ma. Dan biasanya ditakwil sebagai macam syai' ataupun waqt. Takwil. Macam kita tadi, kulla waqtin. Macam ayat kita kata marartu, aku melalui bima, dengan sesuatu yang menakjubkan. Bima macam bagi apa? Kalau kata ma ni ma nakirah mausah. Bagi apa? Ji bong beng bon ban. Ni nakirah mausufah. Ni mausuf kan? Ni ba kan? So, yang ni bagi apa? Ni bagi apa ni? Bawah lah kan? Ni sifat lah kan? Sini mausuf, sini sifat. So, bima mu'jibin laka. So, aku melalui dengan aku melintasi sesuatu yang mengherankan kamu, dengan benda yang mengherankan kamu. Bimu'jibin laka. So ni sifat. Ni sirah isim fa'il kan? Af'ala yuf'ilu. So sirah isim fa'il isim maf'ul boleh jadi kata sifat. Ni mana? Bima ni boleh kata bi syai'in. Marartu bi syai'in mu'jibin laka. Yang satu lagi tu, yang ni kata kullama ruziqu minha. So kullama tadi akan jadi kulla waqtin. Kulla waqtin. Ruziku ni kata sifat dia. Ruziku. Ni sifat. Ni mausuf. Ni ma. Kelas. Maladhi? Ni soal ni. Apakah? Istifham. Mazal ladzi. Mazal ladzi ma ni bukan maza ni bukan ma masdariyah. Ni dia satu package dah. Maza mana soal. So ma banyak ni ma Satu lagi ma yang melahirkan kita. Mother. Antar panggil apa mak? Mak, ibu. Antar panggil apa? Mami Orang tahu putih kan? Orang kampung panggil apa? Mak. Nanti? Mak. Anda panggil mak. Mek. Mek pun boleh ke? Mek mana yang perempuan kan? Okey. Ma lagi. Simpan ma ni nanti lain kali saya tak ulang banyak dah. So ma berapa dah saya bagi? Ma bagi kepada dua. Satu ma ismi, ma harfi. Ma yang bermakna isim. Dia tu guna isim, yang ini guna sebagai huruf. So ma ismi yang mana isim. Dia tu isim, kita anggap dia sebagai isim. Ini dia anggap sebagai huruf, harf. Ma ismiyah, ma harfiyah. Ma ismiyah, ma ni muannas kan. Ni kalau Urdu dia panggil ma ismi aja, sebab dia kalau dia Urdu kan muannas dia buang. So ma ismi dia kata.
Kita tak ada standard, tak buat. So kita tulis ma ismiyah, ma harfiah. So ma ismiyah seperti ma yang digunakan sebagai syarat. Ma yang digunakan untuk istifham. Mal kita, ma rabbuka. Ma sebagai istifham. So ma ismiyah syartiyah, ma ismiyah istifhamiyah. So ma ta'ajjubiyah, ta'ajjub. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Ta'ajjub. Apa benda menakjubkan? Ma sebagai sifat wasfiyah, sifat. Sababum ma yang tadi kita sebut tadi kan, kulla waqtin, jadi sifat. Bukan sifat isim. Bukan, macam sababum ma, waqtim ma, kasiram ma, kan kita selalu jumpa kan. Sababum ma, sebab yang menjadikan aku musafir. Sababum ma safartu. Ini adalah sebab. Sababum ma. Sababum ma. Ini kata sifat jadi. Lagi kalau ma ni ayat Al-Quran ada contoh kan, ma syartiyah. Ma yaftahullah, ma yaftahillah, ma yaftahillahu min rahmatin fala mumsika laha. Ma yaftahillah. Cari sini ma yaftahillah sekian. Ma yaftahillahu min rahmatin. Kalau Allah buka rahmat tu, maka tak ada orang yang boleh halang dia. Ini ma tilka biyaminika ya Musa. Ma tilka biyaminika ya Musa. Tak istifham. Tajuk fama ayat Quran, fama asbarahum 'alan nar. Fama asbarahum 'alan nar. Betapa mereka itu sabar dengan api neraka, dengan api itu kan. Fama asbarahum 'alan nar. So harfiah kita ada berapa? 1 2. Ma juga sebagai huruf nafi. Ma zahaba, tidak pergi. Satu lagi ma masdar. So ma yang kita guna harfiah masdar tu kan, itu harfi. So dia bagi 2, satu zaraf, satu bukan zaraf, ghairu zarf. Mengistifhamkan huruf. Kenapa bukan huruf? Bukan letak sebab Sini. Anak pun tak tahu, nak fikir. Dia melibatkan ni lah, melibatkan makna lah kot Di situ akan jadi mubtada' khabar ke apa semua. Maknanya kalau kita letak dia situ huruf, dia tak akan jadi, tak boleh jadi inilah. Tak jadi mubtada', ayat tu akan jadi tak ada mubtada', tak ada khabar.
zaraf, ghairu zaraf. Semua ayat Al-Quran ada in uridu illa al-islah mastata'tu. In uridu illa al-islah mastata'tu. So mastata'tu, in uridu illa al-islah apa ya? In uridu illa islah. Mastata'tu kan. So mastata'tu ini untuk apa tu? Mazarfiyah lah. Mazarfiyah. So ma tu boleh kita buat sebagai muddah. Muddata dawam. Muddata selama-lama. Dawami. So dawami masdar lah. Dawami istita'ati. Selama mana kekalnya ketaatan aku, kemampuan aku, istita'ati. So ma uridu, tidaklah aku buat ni melainkan untuk mengislahkan semampu yang aku boleh, ya, selama mana yang aku mampu. So nak suruh nampak masdar tu kan, satu dia makna zaraf kan, sebab kita dah kata tadi makna zarfiyah kan, sini zaraf. So nak suruh nampak zaraf tu guna muddah. Nak suruh nampak masdar tu dawam. Kerana ia melibatkan masa, ataupun masdar tu yang ni istita'ah juga masdar. Istita'ah tu masdar. Masdar. Apa dia? Bau kullama. So lain kali tak ulang lah ni. Mana tadi? Sini ya? Nak salin lagi? Lain kali tolong ingat lah. Kita kata ni kita dah sebut dah ma ni, mana kan? Separuh tinggal. Satu lagi ma ialah ma zaidah. Ma yang digunakan untuk tambahan saja. Contoh selepas inna. Ma zaidah huruf zaidah aja, huruf zaidah, harfu zaidah, huruf zaidah. So innama contohnya, innama, macam innamal mu'minuna ikhwatu, hanya senya. So dia kadang dia menghalang daripada beramal lah. Lepas dia tu tak ada lagi. Sebab tu kita baca innamal mu'minuna, bukan innamal mu'minina, tak beramal lagi. Ma yang terletak antara huruf jar, dan majrur. Fama rabihat tijaratuhum. Fama rabihat. Bukan, fabima rahmatin. Fabima rahmatin. Siapa panggil?
So fabima rahmatin. Tengok, rahmatin ni macam memang kan? Summa tu ada. Summa tak beri kesan apa-apa. Soalan macam fabi rahmatin. Fabi rahmatin. Fabima rahmatin minallahi lintalahum kan? Antara min rahmatin fabima rahmatin minallah lintalahum. Tulisan pun apa, makin buat boleh benda baru ni. Lintah. Ada juga dimasukkan antara ghaib, antara ghaib, lepas ghaib mudhaf ilaih kan? Selepas ghaib mesti mudhaf ilaih. Sebab hubungan ghair dengan selepas dia mudhaf ilaih. So ghair dengan mudhafnya, antara ghair dan mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Selepas iza, contohnya izama, jika kamu menziarahi aku, izama zurtana, kalau kamu melawat kami, nescaya kami akan akramnaka, kami akan menghormati kamu, melayang kamu. Yang ini contohnya ayat ghairu ma sababin, tanpa sebab benda tu berubah, taghayyara. Ghairu ma sababin taghayyara. Ghairu ma sababin taghayyara. Tanpa sebab benda itu berubah. Kan ghairu ma ni tak ada fungsi kan? So ghairu sababin. Habis dah tu ma tu, alim tu. Dari segi makna lah, kalau kita kata ghairu ma, kita nak baca ma sababin kat macam mana nak baca? Jadi mudhaf ilaih ke jadi khabar tu yang menyebabkan dia dinamakan zaidah tak zaidah tu. Mafhum tu, makna tu tak nak masuk. Kena check. Tak berhajat, makna tu tak masuk. Nak bubuh isim, nak bubuh alladhi tak boleh, tak kena. Pasal apa? Ini satu package dah, innama ni. Dia satu innama, satu package. Tapi ma tu ma zaidah. Tapi dia juga ma kafah. Dia sekat daripada beramal. Sebab memang orang Arab cakap innamal nama ilmu minuna. Sebab tu nama dia asalnya pakai dulu baru tu kena ikut stamp, bukan kaedah dulu baru benda tu pakai dulu baru. Sebab dia pakai macam tu, jadi terpaksa lah dia kena bubuh nama-nama yang supaya sesuai dengan tu.
Nanti kaedah ni terkeluar lagi kata kecuali adalah kekeh sikit. Itu bukan dia orang cakap. Kerana ada kabilah-kabilah yang pakai innamal mu'minina. Contohnya kan. So, tak nak perhatikan lah sebab kita tak nak perhatikan kan. Kaedah datang kemudian. Dia orang cakap gitu. So, tak perhatikan. Itu yang jadi kiraat tu. Kiraat sab'ah atau kiraat asyarah. Pakai dulu. So, sebab tu apa-apa dalil pun mesti syair-syair kan. Syair tu. Ini dipakai oleh kabilah sekian. Bani Tay, Bani ni, Bani Tamim pakai. Cuma yang kita pakai sekarang ni standard Basri lah. Kaedah. Kita namakan. Dia pakai, kita namakan. Sebab kita nak belajar tak erti sebut nama. Dia tu automatik lah. Macam orang Kelantan nak bercakap ataupun orang Nagari ke apa dia bercakap. Dia tak ada kaedah apa dah bercakap kan. So kalau orang nak learn pasal dia, kena ada kaedah sikit lah. Kena buat nama. Dia kata ada G, yang setiap ada G kena buat G. Makan, kalau Terengganu buat G dia kata. Makan jadi makan. Kelantan dia makan. Sama. Tajwid orang di situ kan. Tak bagi lagi kita ni. Tak jalan lagi. Cukup habis sini. Nanti bawah ni mudah sikit Wallahu a'lam.